Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Anwar. Hari ini saya akan membentangkan tentang pendapat agama samawi mengenai hidangan syurga. Okey, yang pertama, mari kita kenali dulu apa itu agama samawi. Okey, maksud agama samawi ialah disebut juga sebagai agama wahyu. Adalah agama langit yang bermaksud kepada agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Agama-agama ini adalah agama yang selalu mengajak umatnya kepada tauhid atau monoteism, iaitu menyembah satu Tuhan yang esa. Okey, kita terus kepada pandangan agama Yahudi tentang hidangan syurga. Okey, mengikut Yahudi Ortodok secara amnya berpegang kepada kepercayaan tradisional di akhirat, di mana orang benar diberi ganjaran. Terdapat kepercayaan kepada alam haba, iaitu dunia yang akan datang, dan sering dikaitkan dengan keadaan dekat dengan Tuhan. Walau bagaimanapun, butiran khusus tentang sifat kewujudan ini termasuk jenis makanan tidak diterangkan secara luas dan secara detail dalam ajaran Yahudi Ortodok. Seterusnya kita pergi kepada Yahudi Konservatif. Okey, apa itu pandangan mereka? Pandangan mereka, Yahudi Konservatif ni seperti juga Ortodok mengekalkan kepercayaan tentang kehidupan akhirat, tetapi sebenarnya terdapat keterbukaan yang lebih besar terhadap pendekatan tafsiran terhadap undang-undang dan tafsiran tradisi Yahudi. Seterusnya kita pergi kepada Yahudi Rekonstruksionis. Yahudi Rekonstruksionis mendekati kepercayaan agama dengan cara yang lebih fleksibel dan berkembang. Pandangan tentang kehidupan akhirat boleh berbeza-beza dalam kalangan Yahudi Rekonstruksionis dengan pemakanan pada kepentingan budaya, tradisi dan komuniti Yahudi. Yahudi Reformasi pula cenderung kurang memberi penekanan kepada kepercayaan khusus tentang kehidupan akhirat dan lebih menumpukan kepada kehidupan beretika pada masa kini. Walaupun Yahudi pembaharuannya mungkin mengakui konsep kehidupan akhirat, kepercayaan tentang sifatnya termasuk jenis makanan yang ada sering diserahkan kepada tafsiran peribadi. Seterusnya kita pergi kepada menurut buku abad ke-19, Legend of the Jews. Ahli syurga berubah menjadi malaikat, iaitu kecantikannya seakan-akan seperti biji-bijian buah delima yang terkena sinaran matahari. Seterusnya mereka iaitu ahli syurga itu dibawa ke Taman 800 Mawar dan Brighton. Ini Brighton ni sejenis tumbuhan yang disiram oleh banyak sungai. Mereka juga diberi kanopi dan setiap kanopi mempunyai 4 sungai, iaitu Sungai Susu, Sungai Madu, Sungai Balsam dan Sungai Wing. Sungai-sungai tersebut mengalir keluar daripadanya dan mempunyai pokok anggur, emas dan 30 mutiara yang bersinar di dalamnya, iaitu kanopi itulah. Okey, mengikut agama Kristian pula, menurut pandangan Kristian, mereka tidak menceritakan secara meluas ataupun secara terperinci tentang hidangan syurga sama ada pandangan dari orang alim ataupun di dalam Bible. Akan tetapi apabila kita melihat di dalam Markus 14 ayat 25, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak akan minum lagi dari buah anggur itu sampai pada hari aku minum yang baru dalam kerajaan Allah. Okey, dalam konteks ayat ini kita boleh melihat Yesus menyatakan pandangan yang berpandangan kehadapan, iaitu Yesus akan kembali bersama murid-muridnya di kerajaan Tuhan dan akan meminum buah anggur iaitu wine di dalam syurga di kerajaan Allah. Seterusnya pendapat alim Kristian, Yesus mengambil makanan selepas kebangkitannya dan naik ke syurga Makanan yang diambil ialah seketul ikan bakar dan juga menurut beberapa pandangan lain, sekeping sarang lebah. Mereka juga berpendapat kemungkinan makanan tersebut akan menjadi hidangan di kerajaan Tuhan. Seterusnya, hidangan syurga yang turun ke dunia. Menurut Yohanes chapter 6 ayat 32 hingga 35, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari syurga, melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari syurga. Kerana roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari syurga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu sentiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Menurut ayat ini, kita boleh ulaskan roti
yang diturunkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka menurut Yohanes. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang Exodus chapter 16 ayat 11 hingga 15. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, demikianlah aku telah mendengar rintihan Israel, bangsa Israel. Katakanlah kepada mereka begini, pada waktu petang kamu akan makan roti, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang dengan roti, dan kamu akan mengetahui bahawa akulah Tuhan Allah kamu. Dan terjadilah pada waktu petang burung-burung puyuh keluar dan menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi turunlah embun di sekeliling tempat itu. Dan apabila embun yang menghadap itu naik, lihatlah di atas permukaan padan belantara terdapat sesuatu yang bulat kecil, sekecil embun beku di atas tanah. Dan apabila mereka orang Israel melihatnya, mereka berkata kepada yang lain, ini adalah manna, kerana mereka tidak mengetahui apakah itu. Dan Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan kepada Tuhan untuk dimakan. Jadi dalam konteks ayat tersebut kita boleh lihat Allah menurunkan roti dan daging iaitu puyuh kepada bangsa-bangsa Israel melalui Musa dan memberikan kepada mereka. Seterusnya, kesimpulannya adalah penting untuk menyedari bahawa kepercayaan individu dalam setiap denominasi boleh berbeza-beza dan tidak semua ahli denominasi tertentu mungkin mempunyai pandangan yang sama tentang kehidupan akhirat. Okey, selain itu, perbincangan tentang kehidupan akhirat termasuk kehadiran jenis hidangan syurga tertentu selalunya bersifat spekulatif dan terbuka kepada tafsiran dalam perancangan yang pelbagai dalam pemikiran Yahudi maupun Kristian. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.